ada sanggup bagi penglihatan Oda sendiri untuk Baba. Walaupun nanti akibat dia Oda sendiri tak nampak. Bang, kopi ais satu. Minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ganggu. Tak apa. Apa? Okey ya? Okey. Buat apa ni? Tak ada. Minum. Dia baru balik pada kerja. Daripada orang. Hantar urut orang, sekejap lagi nak pergi urut. Ada lagi satu booking kan? Ya. Abang pergi buruk kat mana? Kita sini. Sekitar sini dari rumah ke rumah. Macam ada house call ke, dia pergilah. Customer yang dah memang kenal kita orang, memang Regular lah. Regular. Okey. Bang, saya minta maaf lah saya mengganggu kan. Tak ada. Tak ada. Bang, saya nak tanya, saya ni daripada Ihsan Kita. Kalau hari ni saya nak ikut abang dengan akak pergi kerja, tengok kehidupan harian akak dengan abang macam mana, boleh tak? Boleh, tak ada Boleh, masalah. Nuhal je. Nuhal Okey. Kita pun tak kisah. Mata merupakan salah satu anggota yang penting untuk kita meneruskan kehidupan dengan sempurna. Tapi bagi mereka yang mengalami kecacatan penglihatan, ia menyukarkan mereka untuk berdikari agar memenuhi kos sara hidup. Dan di dalam Malaysia ada anggaran 50,000 orang yang mengalami cacat penglihatan. Bersama saya Idris Khan di dalam episod kali ini, kita akan menyelami kisah golongan ini. Abang, Kak, jom. Boleh. Rumah abang kan? Inilah rumah saya. Bersih rumah. Alhamdulillah. Jaga kan? Anak-anak ada tolong. Ya. Ada anak dah besar-besar, ada orang tolong lah. Kat rumah ni, abang anak yang lain kat mana? Yang seorang duduk sekolah, yang seorang kafah, seorang ada kat sini. Encik Hafiz ni OKU yang dah tinggal dekat Blok M ni hampir setahun. Jadi sumbangan kita orang AJK untuk Hafiz memang banyaklah daripada NGO atau pihak-pihak yang ingin membantu Encik Hafiz. Tugas Hafiz ni setahu saya dia bekerja dekat Hospital Pantai Medical Center. Jadi urusan kerja untuk ke pejabat tu biasa dia menggunakan Grab untuk ke pejabat. Pada yang tidak nampak macam Hafiz ni, kita bagi dia satu kelebihan lah. Kalau ada bantuan daripada Persatuan Penduduk ataupun NGO, kita lebihkan pada Encik Hafiz. Saya mendapatkan masalah penglihatan ini sejak lahir. Jadi saya dapat pendidikan awal di sekolah rendah pendidikan khas di Johor Bahru dan seterusnya sekolah menengah pendidikan khas, dan lepas tu saya selepas menamatkan persekolahan saya mula belajarlah belajar komputer, belajar urut apa semua, dan sekarang sehingga kini dan bekerja lah. Kak, boleh tak ceritakan saya sedikit tentang latar belakang akak, kisah hidup akak sikit? Saya OKU penglihatan sejak dari kecil. Rabun B3 yang membaca menggunakan kanta, alat bantu. Saya berumah tangga dengan suami saya daripada tahun 1999 dan mempunyai 3 orang cahaya mata, 2 perempuan, seorang lelaki. Macam mana pertemuan akak dengan abang tu macam mana? Okay, saya kenal dengan suami saya masa sukan Paralimpik. Lepas tu saya kenal dia lebih rapat masa saya dekat Geni Training Center, GTC, sekarang dekat MAB lah, orang panggil MAB. Saya kenal dia dekat situ. Lepas tu kita orang kenal tak ambil masa yang lama, kita orang kenal bulan 7 rapat macam tu. Bulan 10 kita orang tu kahwin. Okay, di Persatuan Pembangunan Ekonomi Orang Buta Malaysia ni kami mengutamakan
mencari peluang-peluang pekerjaan ataupun peluang-peluang perniagaan bagi masyarakat OKU Penglihatan secara khususnya lah, di mana kami akan pergi ke syarikat-syarikat korporat, jabatan-jabatan kerajaan dan sebagainya, dan mencari peluang-peluang di mana boleh memberikan peluang pekerjaan ataupun peluang perniagaan kepada orang-orang cacat penglihatan untuk menambahkan pendapatan. Golongan cacat penglihatan di Malaysia ni secara amnya dia lebih bertumpu kepada di beberapa bandar besar lah, seperti di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur dan di Johor Bahru. Dan di tempat-tempat lain pun ada, tapi komuniti tak sebesar di 3 tempat yang saya sebutkan tadi lah. Sekarang keseluruhannya mereka-mereka yang dalam kategori OKU Penglihatan ni yang berpendidikan tinggi agak ramai. Bukannya tak ada agak ramai yang ke universiti, ke kolej-kolej ramai. Tapi selepas habis tempoh pembelajaran mereka tu, yang dapat tempat di dalam sektor pekerjaan tu amat sedikit. OKU Penglihatan ni, dia punya pendapatan utama dia yang kita dapat lihat adalah daripada bidang urutan dan kraf tangan. Selain pada muzik lah, kumpulan-kumpulan muzik pun banyak sekarang kan tumbuh. Selain pada 3 bidang ini, bidang-bidang yang menjamin masa depan, yang ada kerja-kerja, yang ada EPF, yang ada SOKSO, yang ada pencen ke jabatan-jabatan kerajaan, amat kurang untuk mereka. Dan sebahagian daripada mereka pula tak dapat peluang pekerjaan langsung. Ada pendidikan tapi tak dapat peluang pekerjaan langsung, sehingga memaksa mereka turun ke jalanan, membahayakan nyawa dengan pergi bekerja sebagai penjual tisu dan sebagainya. Saya dulu seorang pekerja kilang, Dunlop. Sekarang saya dah pencen. Sekarang masalah saya, kadang kaki saya ni kurang dapat penilap, sakit-sakit. Jadi saya datang selalu rumah Cik Hafiz ni untuk urut kaki, untuk melancarkan tuan darah saya. Komuniti, siapa ada masalah akan jumpa Cik Hafiz. Kita tak ada nak buka komuniti. Kita siapa ada masalah terus datang rumah Cik Hafiz. Kita ada program bagi untuk dia, bantuan untuk dia. Macam NGO kan, akan kita tumpu pada dia orang. Dia Cik Hafiz, ada seorang tu Cik Mat tu. Kita akan tumpu pada dia orang dulu. Masalah utama golongan OKU adalah penyediaan prasarana bagi mereka yang mempunyai kecacatan fizikal. Berapa banyakkah kemudahan prasarana yang kita pernah lihat? Dan berapa banyakkah sekolah yang memberi kemudahan kepada golongan ini? Pengalaman nak cari kerja ni mula-mula agak susah juga, sebab kita baru belajar, jadi tak banyak orang yang nak ambil kita bekerja. Cuma kita kena tunjukkan kita punya komitmen lah, yang kita memang nak bekerja dengan syarikat kita nak kerja tu. Kena ada kesungguhan, kena banyak buat praktikal. Macam urut ni kena banyak praktikal daripada teori. Teori pun kena tahu, praktikal pun kena tahu, dua-dua. Jadi baru benda tu dia seimbang. Sebab bila kita buat urutan, orang akan tanya masalah ini macam mana, apa yang perlu kita buat untuk rawatan awal. Macam itulah. Saya mula mengurut ni daripada tahun 2000. Jadi mula-mula habis belajar tu saya bekerja di kedai-kedai urut sekitar Brickfield lah. Mula di situlah bekerja dan lepas tu sehingga kini buat freelance lah. Maknanya kadang ada orang panggil ke rumah ataupun ikut roadshow, kawan-kawan ada roadshow, mana saya ikut lah. Dia orang panggil, saya pergi. Jadi isterinya juga, setahu saya dia sakit dan tak boleh berjalan. Jadi bagi saya, kita sebagai AJK sentiasa membantu Encik Hafiz lah. Isteri dia, setahu saya, dia mengambil satu perubatan yang jenis yang mahal-mahal, saya pun tak tahu, tapi dia dapat daripada Baitul Mal untuk modal untuk beli perubatan ni, jadi daripada NGO dan daripada badan-badan yang dia sendiri usahakan untuk dapatkan bantuan ni. Saya daripada selepas kahwin saya ni jenis orang yang aktif. Kalau setakat demam sikit-sikit tu saya akan pergi kerja. Sebab saya kerja urut.
saya tak kisah. Lepas tu bila tahun 2015 tu, awal tahun tu, saya kena jangkitan kuman dekat paru-paru dulu. Start daripada tu, kesihatan saya lagi lama lagi merosot. Lepas tu bila saya tahu kata saya kena kanser, saya ingatkan saya period normal sebab yelah every month dia datang macam tu kan. Lepas tu rupanya tak normal sebab ada sekali tu dia bleeding. Bila dia bleeding saya ingat normal, tak apa, saya tak pergi hospital apa semua. Lepas tu yang bila saya cek, saya ingat bila delay saya ingat saya mengandung. Lepas tu tak mengandung, saya pergi cek. Saya buat scan dekat klinik swasta. Doktor cakap macam ada cyst. Dia cakap nak refer hospital mana. Saya cakap saya nak pergi PPUM. Daripada PPUM tu lah doktor bagi tahu kata ni memang confirm cyst. Masa tu dia buang, masa tu doktor plan nak buat 24 bulan 8 tahun 2015. Tapi penghujung bulan 7 saya sakit perut. Saya tak boleh makan apa semua. Lepas tu pagi hari Sabtunya tu doktor buat emergency operation sebab saya terlalu sakit dan perut saya mengeras. Lepas tu masa doktor buat operation 13 bulan saya dapat result, doktor bagi tahu cyst tu dah pecah dalam perut. Dia cakap itulah saya kanser. Tu baru saya tahu kata kanser. Lepas tu sejak lepas tu saya buat kemo. Lepas tu doktor cakap selepas ni dia nasihatkan saya untuk remove semua rahim apa semua sebab nak selamatkan, yelah tak nak bagi kanser tu merebak. Tapi 24 bulan 8 sekali lagi saya menjalani pembedahan, major operation. Lepas tu saya menjalani kemoterapi, radioterapi, semua saya lalui. Semasa saya dalam kemo, kanser saya datang balik. Dia jadi di antara pundi kencing dengan usus besar. So sekali lagi doktor buat major operation. Akak boleh ceritakan tak macam mana akak rasa ada kanser ni? Okey, kanser ni sebenarnya dia tak ada rasa sakit apa-apa. Sebab kanser adalah sakit yang dalam senyap. Kita tak akan rasa. Sebab orang yang normal, yang sihat pun dia tak rasa yang kata dia ada kanser. Bila pergi cek, pop ada kanser. Macam itulah. Dia kanser ni dia tak ada rasa. Saya sendiri tak rasa sebab, dan saya sendiri pun saya tak sangka yang saya kena kanser. Orang yang kanser selalunya doktor akan nasihatkan pergi PSY. PSY psychiatry. Dia orang tak semua yang pergi psychiatry tu orang gila. Sebenarnya tak. Kadang kita kanser ada kita rasa tension, tertekan je. Macam saya ambil ubat psikiatri sebab bila saya tertidur 5 minit pun cukup. Lepas tu saya takkan tidur dah. Satu hari lah. Kadang sawan saya datang pula dia tak tentu. Sebab saya pernah 2-3 kali. Yang kali pertama tu doktor bagi tahu saya kena sawan juga. Masa tu saya dalam kanser. Memang tengah kanser dekat ward. Masa tu doktor bagi tahu saya tekanan darah saya terlalu rendah. Doktor hanya dapat bantu bagi ubat. Satu ubat ni je. Kalau tak dapat bantu, dia orang tak dapat nak tolong dah ubat tu. Tak dapat nak bantu sebab nak naikkan saya punya tekanan darah. Itu kali pertama. Yang kali kedua, jantung saya dah berhenti. So doktor terpaksa guna resusc box untuk pump naikkan jantung saya. Itulah, tapi kesan daripada resusc box tu memang kebas tangan, sakit badan tu memang rasa. Itulah, saya ingat saya tak naklah rasa benda tu, rupanya saya kena juga. Akak punya kanser ni tahap berapa? Stage 4. Stage 4. Ya. Odah boleh cerita tak macam mana perasaan Odah bila pertama kali dapat tahu yang mak ada kanser? Masa first time dapat tahu tu, Hani dengan adik-beradik lain nangis. Kita orang nangis melalak semua sebab kita orang baru dapat tahu mak ada kanser 2019 tu. Lepas tu kita orang balik sini, kita orang nangis kat mak, kita orang peluk kat mak. Masa tu mak okey lagi. Kita orang semua jadi matang lah lepas tu. Lepas dapat tahu mak macam tu. Ayah punya pengorbanan dan dia punya kerajinan dan usaha dia tu, pendapat Odah? Pada pendapat Odah, susah jugalah
Abah cari duit untuk besarkan kita orang semua. Nak bagi kita orang makan, satu family, bayar sewa rumah, tak cukup rehat. Wadah sanggup bagi penglihatan Wadah sendiri untuk Baba. Walaupun nanti akibat dia Wadah sendiri tak nampak. Sebab panca indera tu semua orang patut dapat. Walaupun Baba tak sempurna, nak sangat Baba dapat tengok dunia ni. Wadah nak minta Abah boleh melihat balik. Sebab selama ni Abah tak pernah nampak kita orang, tak pernah nampak dunia, tak pernah tengok keluarga dia sendiri. Nak sangat Abah dapat tengok kita orang semua berjaya. Assalamualaikum, Cik. Ya, salam. Cik boleh ceritakan sikit tak tentang latar belakang Cik? Asal dari mana, umur apa? Saya berasal daripada Selangor, daerah Kajang. Saya dapat pendidikan di Sekolah Princess Elizabeth School di Johor Bahru. Di situ dia ada kelas muzik dan membuat rotan. Saya dulu pilih muzik kerana muzik ni boleh cari makan. Berapa lama dah belajar muzik? Dari darjah 1. Darjah 1? Ya. Dah abang, lepas abang belajar muzik, dah abang main basking kan? Lepas kolej. Lepas kolej abang main basking kan? Sebab maklumlah orang buta ni payah dapat kerja. Baru-baru ni je senang dapat kerja. Dulu masalah kerja memang rumit. Ada graduate pun jual tisu. Saya rasa itu tekanan buat kami. Jadi kami terpaksa cari inisiatif lain untuk menjaga hidup anak, bini dan diri sendiri kan. Apa nasihat abang untuk orang dekat luar sana yang daripada segi fizikal dia sempurna kan, tapi mereka malas, tidak bekerja dan ambil ringan tentang tanggungjawab ni pada diri sendiri, keluarga, masyarakat? Selagi saya boleh bekerja, saya akan bekerja sedaya usaha saya, sedaya upaya saya akan bekerjalah untuk menyara keluarga. Dan saya berharap anak-anak saya belajar lebih baiklah dan mendapat pekerjaan lebih baik, kejayaan dunia akhirat. Isteri saya mudah-mudahan Allah berikan kesihatan. Dan pada masyarakat di luar juga saya berserulah. Jadi marilah kita sama-sama bekerja daripada kita duduk saja yang tidak mendatangkan faedah. Lebih baik kita buatlah apa saja kerja pun selagi ini tidak mengganggu gugat ketenteraman awam atau kesejahteraan orang lain lah. Kita kena bekerja mencari kehidupan kita, untuk menjana kehidupan kita sekeluarga. Sebab tak ada orang akan bagi makan pada kita. Dah sampai masa kita kena bekerja, kita kenalah bekerja. Kita tak boleh nak mak bapak kita nak tanggung kita sampai bila-bila. Jadi pada masyarakat di luar tu bekerjalah. Peluang pekerjaan sekarang banyak, kemahiran macam-macam ada, bekerjalah. Buatlah apa saja pekerjaan pun janji halal dan tidak mengganggu orang lain. Sebab bila kita dapat bekerja, kita cari dengan titik peluh kita, kita puas walaupun hasilnya sikit, daripada kita mencuri, menipu orang,
dapat hasil yang banyak tapi jiwa tak tenang, rasanya tak ada makna lah kehidupan begitu. Sebab kita hidup ni kita nak berkat. Biar sikit tapi berkat. Golongan belia kita harus ada semangat. Semangat untuk hidup, semangat untuk berdikari, semangat untuk memajukan diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Inilah nasihat yang saya dapat apabila saya interview golongan ini yang mempunyai masalah cacat penglihatan. Pada zaman kita sekarang ni ramai graduan yang menganggur, orang-orang muda yang tidak bekerja dan komplain tentang susah untuk mereka cari kerja dan sebagainya. Tapi bagaimana pula mereka yang cacat penglihatan tapi mereka ada kerja? Mereka buat apa sahaja kerja yang boleh mendatangkan pendapatan kepada mereka untuk mereka menyara diri sendiri dan keluarga mereka. Dan apa yang saya nampak daripada mereka adalah semangat. Kerana saya percaya dalam diri diorang tu, mereka dilahirkan sebegitu dan mereka sudah terima inilah diri mereka. Dan kalau kita lihat ramai juga orang di luar sana yang lengkap fizikal, deria semua lengkap tapi tidak bekerja dan sering beralasan orang kerja tak ada ataupun tak ada orang nak terima kerja ataupun kerja ni tak sesuai dengan saya. Dan kalau kita lihat pada mereka yang cacat penglihatan, mereka tidak ada ruang langsung untuk rasa diri mereka selesa. Kerana kalau mereka tidak berusaha dan tidak semangat untuk berusaha untuk mendapatkan pendapatan untuk diri mereka dan keluarga mereka, mereka akan terfikir siapa nak membantu mereka. Kita semua sebagai manusia boleh ambil ini sebagai iktibar. Ambil mereka sebagai iktibar. Mereka yang golongan kurang bernasib baik, yang kalau kita lihat dalam masyarakat, kita kurang beri perhatian. Dan kalau kita nampak pun, kita akan pandang sebelah mata. Dan kita akan pandang rendah kepada mereka sebab fizikal mereka kurang dan tidak lengkap macam kita. Jadi ambillah iktibar daripada mereka yang kurang bernasib baik. Kerana sebenarnya yang kurang bernasib baik adalah kita, kerana kita tidak pelajari daripada mereka. Daripada kekurangan mereka, itulah kekuatan mereka. Dan di situlah kita boleh pelajari kekuatan untuk diri kita sendiri juga. Tapi nikah dengan Nia, berjanji bertemu di pelaminan. Bagi kita yang sempurna deria dan fizikal, pernah tak kita menolak permintaan bantuan oleh mereka yang kurang bernasib baik? Atau kita ni sering berdolak dalik dan beralasan? Hari ini buat saya terfikir, adakah kita ni tidak celik terhadap perkemanusiaan? Atau kita sendiri buta terhadap keprihatinan? Itu saja daripada saya, Idris Khan, di dalam Ihsan Kita episod kali ini. Jumpa lagi. Katanya kamu hidup, aku yang mati. Kau kirimkan undangan yang bertulis namamu. Tak habis fikirku, kau terima ramaran dia. Baru kini ku sadari, ternyata selama ini yang ku sayang, yang ku jaga, ternyata jodohnya orang lain.